Yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, tadabbur surah Al-Ma'un hari Ustaz. Ya, betul. Ya, surah Al-Ma'un hari ini. Dan juga mengalu-ngalukan ahlan wa sahlan kepada para sahabat pencinta ilmu yang telah pun berada di Google Meet Gema Nur Iman pada pagi ini. Syukur kita dapat bersama-sama lagi untuk menimba ilmu, mendengar kalamullah. Jadi selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan ahli keluarga baginda. Semoga keberkatan kita, semoga kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua dikelilingi oleh para sahabat yang bersama-sama kita yang boleh memberi manfaat dunia dan akhirat. Sebelum kita mulakan kuliah duha pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mendapat keberkatan berada di kuliah duha pada pagi ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri. Dan sebelum kita mulakan, diingatkan kepada para sahabat pencinta ilmu, sentiasalah offkan mikrofon sepanjang kuliah. Mudah-mudahan kuliah kita berjalan dengan lancar, tidak ada sebarang gangguan audio ataupun video daripada para jemaah sekalian. Dan tanpa melengahkan masa majlis, dengan segala sukacita mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk mentadabbur surah Al-Ma'un. Dengan segala sukacita saya serahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz, dipersilakan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan masuk suratul Ma'un. Suratul Ma'un, dan Ma'un tu bermaksud yang terkutuk, yang tercela. Ma'un dia terletak, nama surah ni terletak pada perkataan paling hujung, Ma'un, yang tidak memberi sedikit pertolongan. Wa yamna'unal ma'un, enggan. So surah ini nama lainnya dikenali sebagai surah Ad-Din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, Ad-Din. Dan ada nama-nama lain bagi surah ini, dan surah ini sebenarnya sangat berkait rapat dengan surah sebelum, terutamanya suratul Fil dan surah Quraisy. Kerana dalam surah sebelum arahan yang jelas diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada musyrikin Mekah ialah untuk menyembah, falya'budu rabb hadzal bait, untuk memperhambakan diri, untuk menyembah kepada Tuhan Baitullah, Tuhan rumah ini. Dan itu yang sepatutnya dilakukan.
Itu yang sepatutnya tindakan yang wajar dilakukan setelah Allah beri segala bentuk kelebihan, nikmat, curahan, keberkatan kepada tempat itu. So, apa yang Allah nak ialah memperhambakan diri kepada Dia. Melaksanakan segala perintah dan arahannya. Itu yang sepatutnya dilakukan setelah nikmat-nikmat yang diberikan tanpa putus-putus, tidak bertepi. Dan surah ini menjelaskan pada kita apa yang realiti yang mereka buat. Kalau surah Quraisy, apa expected ataupun arahan yang diberikan oleh Allah, dan surah ini memaparkan apa realiti yang mereka buat. Apa realiti yang mereka buat. So, bila realiti berbeza dengan harapan ataupun expected, maka dia mengakibatkan kafir Quraisy hilang kelayakan. Bila kalau kita beri arahan pada 2-3 orang anak dan salah seorang tak ikut arahan, itu tandanya dia hilang kelayakan untuk dapat sebarang nikmat. Dia hilang kelayakan untuk dapat sebarang keistimewaan. Dan dalam surah ini juga Nabi SAW menjadi perantara untuk menyampaikan bentuk kutukan dari Allah terhadap kafir Quraisy. Dan kita perlu ingat bahawa waktu itu baginda tak ada sebarang kekuatan, tak ada sebarang kuasa kalau nak dibandingkan dengan pemerintah di Mekah. Namun bila kita bersandar kepada Allah, bila kita meletakkan kebergantungan pada Allah, on paper kita dilihat lemah. Tapi realitinya baginda tetap sampaikan juga apa yang disebut dalam surah ini, walaupun zahirnya terlihat lemah. Kerana Allah yang menjadi pelindung yang tak terkalah. Dan sebenarnya tatkala surah ini turun, Nabi sangat berat nak sampaikan apa yang terkandung dalam surah ini, terutamanya di hadapan pemuka Mekah yang sangat tak suka. Siapa yang suka dikritik depan-depan? Kan kalau kita buat kerja ataupun kita masuk pertandingan memasak. Sama ada kita menang atau kita tak menang, adakah kita boleh berlapang dada mendengar kritikan daripada hakim? Sedangkan kita punya pengalaman mungkin 20-30 tahun masak patin tempoyak. Jangankan kritik, tegur sikit pun dah sentap. Hakim pula muda-muda, baru lepas SPM, yang dia nak tegur ni siapa? Mak-mak. Aku dulu makan garam tau dari kau. Surah ini adalah surah ayat tentang teguran terus tentang apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, pemimpin-pemimpin. Ini level-level menteri, level-level Perdana Menteri. Begitu. Dan lebih menakjubkan,
yang Allah tegur bukan hanya luaran, bukan hanya fizikal, tapi Allah tegur apa yang ada dalam hati mereka. Apa sebenarnya yang ada dalam hati mereka? Itu lebih apa nama? Lebih menusuk, lebih menyakitkan. Dan salah satu golongan yang ditindas di Mekah pada waktu itu ialah anak yatim. Salah satu golongan yang ditindas bukan hanya di Mekah, tapi sepanjang zaman ialah anak yatim. Juga mendapat keutamaan disentuh dalam surah ini. Kerana tentunya anak yatim tak punya apa-apa kuasa. Malah bukan hanya tak ada kuasa, mereka tak mendapat sembarang pembantu dan penolong. Anak yatim ni basically dia keseorangan. Fizikalnya lemah, spiritualnya lemah. Kan bandingkan mereka yang membesar ada kedua orang tua, berbanding mereka yang membesar berseorangan. So, orang-orang yang membesar berseorangan ni sangat mudah untuk dimanipulasi. Sangat mudah untuk ditindas, dipukul, diambil kesempatan. Dan anak yatim ni tak dapat nak pertahankan diri. Maka pada masa itulah, kerana kebejatan moral semacam itu, Allah turunkan surah ini. Dan ada juga ulama yang berpendapat surah ini menyebut tentang dua golongan berbeza. Menyebut tentang dua sisi, dua golongan berbeza. Dan ada yang kata tak, sebenarnya dia merujuk pada satu golongan sahaja. Nanti kita tengok. Kita tengok. Sebab kalau kita sekali imbas kita baca tu, dia terbagi kepada dua bahagian. Dua bahagian. Tapi sebenarnya satu je. Yang berpendapat surah ini terbahagi pada dua bahagian, mereka kata bahagian kedua surah ini bermula ayat keempat. Ayat keempat, iaitu tak kala Allah sebut tentang golongan munafik. Dan bahagian kedua ini diturunkan di Madinah. Dan bahagian pertama diturunkan di Mekah. Kan surah yang relatifnya pendek. So 1 hingga 3 turun di Mekah. 4 sampai ke hujung tu turun di Madinah. Itu pendapat ulama-ulama tafsir. Dan apa lagi dalam surah sebelum? Ada hujah-hujah tentang kebenaran beragama, tentang benarnya agama Islam. Tetapi masih ramai yang menolak. Masih ramai yang menolak. Lalu ayat pertama surah ini Allah menyatakan, tidakkah engkau lihat orang yang dustakan agama? Dan huruf ta kat depan tu, sebenarnya Allah sedang bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Ara'aita, tidakkah engkau melihat? Rupanya salah satu bentuk dan cara kita beragama, kita perlu lebih sensitif, lebih suka mengambil posisi melihat, study, kaji sebelum melakukan apa-apa tindakan. Lihat dulu, kenali dulu suasana persekitaran, belajar dulu, ambil tahu dulu. Observe. Ara'aita. Itu tanda kita beragama. Jika tidak, jika kita skip proses ni, kebarangkalian untuk kita
mendatangkan kesimpulan-kesimpulan yang tersasar adalah tinggi. Yelah, kita tak tahu hujung pangkal, tiba-tiba komen. Akhirnya, orang cerita bab lain, kita cakap bab lain. Perhati dulu. Lihat. Dan pada ayat pertama, Allah suruh Nabi SAW untuk melihat perangai orang-orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama. Yukadzibu, dia bukan buat sekali. Kalau sekali, mungkin dia tersilap. Tetapi yukadzibu, dia buat tu berulang kali. Kerana yukadzibu fi'il mudhari'. Dan dia bukan telah berlaku. Yukadzibu fi'il mudhari', dia berlaku sekarang. Meliputi sepanjang zaman. Ada sahaja individu-individu, kumpulan-kumpulan yang dia tidak sebut dia mendustakan agama, tetapi perangainya itu, sikapnya itu, sifatnya itu mendustakan agama. Kenapa perlu observe? Kerana kita nak reflect diri kita. Aku macam tu ke? Bukan menuduh orang tu mendustakan agama, kena lihat balik diri ni. Aku macam tu ke? Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Dan yukadzibu dalam bentuk pasif. Allah tak sebut siapa yang buat, tetapi Allah nak kita lihat perangai, perlakuan itu. Dan dimensi ini mengajar kita supaya tidak melihat siapa yang melakukan, tetapi lihat apa yang dilakukan. Itu tumpuannya. Jika tidak, kita keluar pada masyarakat, banyak kita akan buat tuduhan-tuduhan. Kau ni pendusta, pendusta agama. So observation kita, apa yang kita perhatikan adalah untuk benefit diri sendiri, bukan untuk menghukum orang lain. Kemudian, dalam surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun ada sebut tentang insan. Insan. Bila sebut tentang insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu merujuk kepada semua manusia. Itu merujuk kepada semua manusia. Tapi surah ini datang selepas surah Quraisy. Surah ini datang selepas surah Quraisy. Jadi, kita boleh katakan yang surah ini sedang bincang perihal Quraisy. Bukan semua orang. Bincang perihal Quraisy. Bukan semua orang. Jadi kalau begitu, kan ada sebut tentang fawailul lil musallin. Ni. Celaka bagi orang-orang yang solat. Perlu diingatkan kalau surah ini bincang untuk Quraisy, maka kita tak boleh simply guna ayat ini untuk semua orang. Untuk kita. Celakalah bagi orang yang solat sekarang. Sekarang ke? Atau musallin itu tuju kepada Quraisy. Kafir Quraisy Mekah waktu itu. Begitu kita kena tengok ayat Quran ni. Bukan simply terpakai untuk semua. Tak boleh jadi spesifik grup. Allah nak tegur spesifik grup. Dan kita perlu belajar daripada mereka. Apa yang mereka buat kesilapan, kita perlu belajar dari situ. Supaya tak sekali tergolong seperti mana apa yang mereka buat. Nampak tak keperluan belajar dan tahu hubung kait,
tafsir. Kalau tak, kita main bulldoze je. Kalau tak, kita akan sampai kepada conclusion, buat apa sembahyang? Sembahyang pun jadi cilaka. Begitu. Okey. Dan pendapat ini dikuatkan kerana kalimah ara'aita merujuk kepada Nabi. Dan Nabi sedang melihat siapa? Nabi sedang melihat apa yang dilakukan oleh puak Quraisy di hadapan mata baginda. So, jom kita tengok apa yang terkandung dalam surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladhina hum an salatihim sahun. Alladhina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Dari bahasa yang Allah guna ni, Allah sebenarnya memuji akhlak Nabi SAW. Allah sedang memuji akhlak Nabi SAW. Kerana dalam ayat pertama ni, berlaku perbandingan antara apa yang dilakukan oleh musyrikin Mekah, iaitu benda yang menjadikan diri mereka rendah. Kan asfala safilin dalam surah Tin tu, merendahkan dirinya. Dan sekarang Allah Subhanahu Wa Taala mengutuk mereka sambil memuliakan baginda. Macam mana tu? Kerana cara Allah tanya Nabi seumpama seorang guru berkata kepada anak murid dia. Cuba tengok mereka semua yang telah gagal ni. Pertama, guru tu sedang kutuk mereka yang gagal, yang tak berusaha untuk keluar daripada akhlak-akhlak yang buruk. Dan pada waktu yang sama, guru tu bagi contoh kepada anak murid dia ni. Maksudnya, kan, di hadapan guru ada dua kelompok. Satu kelompok yang telah gagal, satu lagi kelompok yang masih nak belajar. So, yang masih nak belajar ni belum gagal. Yang masih nak belajar ni tak termasuk dalam kelompok itu. So, bila Allah kata, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah mendustakan agama, yang sedang mendustakan agama? Pendusta itu satu kelompok, Nabi satu kelompok yang lain. Secara tak langsung Allah sedang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam surah sebelum ni, surah Fil, Allah gunakan kalimah alam tara. Alam tara. Dan kalimah ini Allah gunakan sewaktu Nabi berada dalam keadaan lemah. Alam tara. Berada dalam keadaan lemah, tak ada kuasa untuk bersuara. Tu alam tara. So, Nabi dalam keadaan minoriti, tak ada kuasa. Dan pihak lagi satu, musuh-musuh baginda, musyrikin Mekah, ada kedudukan, ada pengaruh. Maka bila Allah guna perkataan alam tara, lazimnya digunakan kepada tentera Abraha, kaum Ad, kaum Samud dan musuh-musuh Allah yang lain. Tu kalau alam tara. Tapi kalimah ara'aita, adakah engkau lihat, digunakan untuk menetapkan, mengukuhkan kedudukan Nabi. Memberi semangat pada baginda. Allah puji usaha Nabi. Allah puji akhlak Nabi.
So itu beza alam tara dengan ara'aita. Alam tara, Nabi dalam posisi yang tak ada kuasa. Ara'aita, Nabi telah lakukan sesuatu dan Allah puji usaha Nabi. Dan kenapa Allah mulakan ayat ini dalam bentuk soalan? Tidakkah engkau melihat? Adakah engkau lihat? Kan contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka, tahukah kamu apa itu malam al-qadar? Kan bentuk-bentuk soalan. Bentuk-bentuk soalan. Pertama, Quran ini bentuknya bukan makan suap. Quran ini bentuknya bukan makan suap. Bila Allah tanya soalan, sebarang soalan, otak kita akan trigger mencari jawapan. Otak kita akan mula berfungsi untuk berfikir. Itu gunanya. Sebab manusia ni dia perlu diajak berfikir. Jika tidak, kita akan terdedah kepada perangai ikut membuta tuli. Ikut aja, taklid aja, kita tak fikir. Maka orang-orang yang rosak hatinya akan segera mengambil kesempatan kepada mereka-mereka yang aku ikut ajalah, malas fikir. Malas fikir. Itu impak dia. Kan, Queen Elizabeth baru mati dan rakyat Malaysia berbelah bagi. Nak suka atau nak happy? Well, kita tak boleh nak gembira sangat kalau orang meninggal. Tapi yang meninggal itu telah melakukan pencerobohan yang bukan sedikit kepada negara-negara Commonwealth. Commonwealth. Apa maksud Commonwealth? Harta yang dikongsi bersama. Common. Wealth, harta. Harta yang dikongsi bersama. Mereka secara terang-terang bagi tahu kekayaan negara korang kami dah jarah. Dan sekarang bila Queen mati, Afrika dengan India tuntut semula permata-permata pada crown Queen itu untuk dikembalikan kepada negara asal. Jangan lupa dengan perkenan ratu, si ratu itulah. Maka bangsa penjajah ini menjajah koloni-koloni dia. Menjajah sampai ke sini. Dan dia tidak pernah pun, walau sekali, keluarkan pernyataan, aku minta maaf. Tak pernah. Dan kita patut tuntut permohonan maaf itu. Lama dulu. Tapi ada yang kata, tak, kerana Queen itulah yang memperkenankan untuk negara kita merdeka. Oh, maksudnya dia tidak belajar. Dia tidak tahu maklumat tentang decolonization. Dekolonisasi. Kan bila PBB terbentuk, maka arahan daripada PBB, mana-mana negara yang pernah menjajah, dia perlu lepaskan koloni-koloni dia ni, negara yang dijajah, atas arahan PBB, bukan perkenan ratu. Dan apa yang dia bakal jawab di hadapan Allah atas segala bentuk perkenan dan segala bentuk kemewahan
yang mereka pernah jarah daripada bumi-bumi dan peribumi-peribumi yang dibunuh suatu proses itu. Wow. So kalau kita tidak melihat dengan betul, maka kita ikut aja. Kita ikut je. Dan bila Allah kata lagi, Ara'aita, Allah sedang bertanya kepada orang yang ada akal. Orang yang ada akal. Dan ayat ini bukan hanya dibaca oleh Nabi, tapi dia sedang dibaca oleh kita. Dan sekarang engkau itu adalah kita yang sedang membaca, bukan? Maka kita kena berfikir sejenak. Pernah tak kita lihat orang yang mendustakan agama? Siapa yang Allah maksudkan mendustakan agama tu? Dusta agama kan selalu kita lalui ayat tentang contohnya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Kadzdzaba pendusta tu. Apa yang dia buat pendusta tu? Ni yukadzibu biddin, ini yang dia buat. Ini perangai sebenar dia. Man kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba tu apa bentuk kadzdzaba? Apa yang dia dustakan? Bila Nabi cakap dia tak nak terima ke? Tak, bukan hanya itu. Tapi ini perangai-perangai pendusta agama ni. Dan Allah akan perincikan perangainya. Pendusta agama. Yukadzibu biddin. Dan ada dua pendapat berkaitan dengan siapa mereka. Pendapat pertama, dia kata ayat ini merujuk pada golongan yang spesifik. Golongan yang spesifik. Seperti yang kita tahu, ayat ini turun kepada Quraisy. Maka, ini untuk Quraisy. Antaranya siapa? Abu Lahab. Antaranya As bin Wa'il. Akhnas bin Shuraik. Kenapa Abu Lahab? Sebab Abu Lahab ni dia penjaga harta Baitul Mal. Dan sepatutnya dialah yang bertanggungjawab untuk membantu mereka-mereka yang lemah di bumi Mekah. Tapi bila dia tak buat, tu Allah gelar sebagai pendusta agama. Itu pendapat pertama, golongan yang spesifik. Pendapat kedua, ia disebut secara umum. Bukan hanya untuk orang tertentu. Siapa saja yang memiliki sifat itu, merekalah yang dimaksudkan. Dan bila Allah sebut secara umum, siapa saja boleh terkena. Dan siapa saja yang ada sifat itu, mereka sepatutnya terasa. Dan dia punya prinsipnya sama seperti surah sebelum. Allah bagi tahu kita bagi nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini. Korang tak rasa ke nikmat tu? Dan sepatutnya bila rasa nikmat tu, maka sembahlah Tuhan ini. Sama macam surah ini, bila Allah kata ini pendusta agama, ini pendusta agama, ini pendusta agama. Korang ada tak sifat tu? Kalau ada sifat tu, berubahlah. Dan bila Allah berfirman, Allazi yukadzibu biddin. Dia yang mendustakan agama. Dan ini tidak sama jika Allah sebut Allazi yakfuruddin atau yakfuru biddin. Yukafiru biddin. Dia yang kufur dengan agama. Apa beza yukadzibu dengan yukafiru? Bila Allah guna yukafiru, bermaksud mereka menolak agama itu secara terang-terangan, tanpa berselindung.
Tu yukafir secara terang, terbuka, tanpa selindung. Dia memang enggan. Tapi yukazibu dalam bentuk mereka kata agama itu adalah satu pembohongan. Mereka kata yang agama itu satu pembohongan. Dia tak tolak terang-terangan, dia kata ini tipu. Maknanya mereka kata Nabi menipu, Quran tu menipu. Tapi mereka yang lakukannya tahu yang itu semua benar. Nampak tak beza dia? Satu memang dia tolak, tak nak terima, tak nak buat pun. Satu lagi, dia tahu benda tu benar, tapi dia dustakan. Dia kata ini semua tipu, tak betul. Kafir tu menentang, yukazib, dia mendustakan. Dia tahu benda tu betul, tapi kerana yang bawa tu Nabi, dia tak nak terima. So, kerana itu bila disebut menipu tentang agama, dia bukan kufur. Tetapi dia menolak apa yang ada, tapi hati mereka mengakui itu benar. Dan benda ni lebih teruk daripada tolak secara terang-terangan. Okey. Kalimah ad-din. Selalu kita jumpa. Maliki yaumiddin. Ini ad-din. Apa maksud ad-din? Ad-din ni ada dua bentuk. Dua makna. Dia sama ada makna yang umum ataupun yang spesifik. Dan kalau bentuk spesifik, ia sebenarnya sudah menjadi satu istilah. Istilah yang membawa maksud yang khusus. Contohnya, kalau kita guna journal, kan perkataan journal dalam bentuk yang umum ia bermaksud diary. Tapi kalau digunakan oleh mereka yang kerja sebagai accountant, dia bermaksud, dia merujuk kepada istilah tertentu. Dia adalah sebahagian dalam bidang accountant yang bermaksud untung rugi. Itu accountant faham macam tu, journal. So begitu juga agama Islam ni. Ada perkataan yang asalnya berbentuk umum, tapi dia sudah menjadi istilah tertentu. Contoh solat. Solat ni maksud umumnya adalah permintaan, doa, sembahyang. Tapi kita pun tahu ia menjadi satu istilah khusus dalam agama ni. Solat tu dia merujuk kepada perbuatan yang kita lakukan 5 kali sehari semalam dengan tertib yang tertentu. Maka kalimah ad-din kalau kita tafsirkannya dalam bentuk khusus, ia bermaksud agama Islam. Tetapi secara umumnya, ad-din itu merujuk kepada maksud memberi pinjaman. Ad-din dari sudut bahasa, maksudnya dia bagi pinjam. So bila kita beri pinjam, kita mahukan pinjaman itu apa yang orang pinjam tu dipulangkan balik kan? So pulangan balik itu disebut dainun. Dainun. Bayar hutang, dainun. Dan bila Allah kata alam tarokai ara'aital ladzi yukadzibu biddin, merujuk kepada orang-orang yang tak nak pulangkan balik apa yang dipinjam. Tu teknikal lah, teknikal. Okey. So bila sebut tentang agama, tuan-puan, bila sebut tentang agama, apa yang kita gambarkan orang ni buat? Dia tak solat, dia tak puasa, dia enggan pergi haji, atau apa yang dia buat berkait dengan agama? Ayat kedua Allah nyatakan
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Rupanya orang-orang yang dustakan agama itu, dia berlaku zalim pada anak yatim. Cuba perhati sungguh-sungguh. Pendusta agama, perkara pertama yang Allah kata, siapa yang mendustakan agama, dia menzalimi anak yatim. Sepatutnya pendusta agama, perkara pertama yang dilakukan ialah dia tidak solat. Tapi di sisi Allah, pendusta agama ialah mereka yang menzalimi anak yatim. Nampak tak berbeza cara Allah nak kita lihat agama ni? Agama ni bukan hanya ibadah pada Allah, tapi hubungan baik kita dengan orang lain. Bagaimana kita melayani orang-orang yang lemah? Da'a tolak. Ya do'u tu, da'a ni tolak. So, jom kita tengok ayat kedua ni. Ini suatu yang berbeza dari biasanya cara kita berfikir. Fadzalika, maka tanda kekufuran mereka ialah mereka menghalau, mengherdik anak yatim. Kalimah al-yatim merujuk kepada orang yang kehilangan mak bapak. Mereka ni dalam kesedihan, gelap masa depan. Mereka tak ada tempat bergantung. Kalaupun dah dewasa, kalaupun orang dewasa yang kehilangan mak bapak, mereka rasa kepayahan. Tambahan pula kalau dia seorang anak tunggal yang masih perlukan belayan, kasih sayang dan sokongan. Dan anak yatim sangat perlu kepada kasihan dan layanan baik. Tapi bayangkan, manusia jenis apa yang sanggup mengherdik dan menghalau mereka? Sepatutnya, bila disebut mendustakan hari pembalasan ad-din, kita balas balik kan? Ad-din, hari pembalasan. Maka bila orang itu tak mengakui akhirat dan pembalasan yang datang kepadanya, mereka sebenarnya telah menolak fitrah yang sudah sedia ada dalam dirinya. Bila tolak fitrah, hati akan jadi keras dan tertutup. Bila hati jadi keras, mereka sudah hilang rasa belas kasihan. Bila tak ada rasa belas kasihan, mereka sanggup untuk menindas orang yang lemah. Di pihak yang lagi satu, orang beriman pastinya ada rasa rahmah dalam diri. Dan orang yang menolak fitrah akan hilang rasa rahmah dalam diri. So sepatutnya orang beriman, dia lebih lembut hatinya untuk melayani. Malah arahan yang lain memuliakan anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tuan-puan, how serious Allah Subhanahu wa taala memandang keperluan menjaga, memelihara, memuliakan anak yatim. Sehingga disebut orang itu mendustakan agama hanya dengan sikap terhadap anak yatim. Yadu'u, dia bukan pukul. Yadu'u ni perkataan. Siapa yang mengikuti kes bela? Orang yang memperlakukan bela macam itu, bentuk allazi yukadzibu biddin. Dia adalah sindrom Down. Anak yatim piatu.
didera, disuruh makan najis sendiri, dicurah air panas. Malah ada pula peguam kata, dia tak sengaja tertekan air kukuh hingga melecurkan badan dia sendiri. Ara'aita allazi yukadzibu biddin, fadzalika allazi yad'ul yatim. Apa mereka tak pernah jumpa ke ayat ni? Sampai 10 orang peguam nak membela satu orang individu tu. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Mereka mengherdik. Ini bukan serangan fizikal. Allah tak kata serangan fizikal. Da'a, herdik. Jom kita tengok apa maksud perkataan da'a. Yadu'u, dia berasal daripada kalimah dal ain. Da'a. Sebab ada syaddah tu, da'a. Ia bermaksud menolak jauh seseorang. Menjauhi, tolak jauh. Dengan tidak memungkinkan orang yang ditolak itu boleh melawan balik. Kalau kita tolak anak kecil, kan kita yakin anak kecil itu tak mampu nak melawan balik. Oleh kerana itu, mereka ambil kesempatan. Kerana mereka tahu orang tu tak boleh nak buat apa-apa. Contoh macam Bella. Apa Bella mampu buat? Saudara pun tak ada, adik-beradik pun tak ada. Sindrom Down pula. Dia nak ngadu pada siapa? Dia tahu orang tu tak boleh melawan. Maka dia ambil kesempatan. Kerana tidak takut pada sebarang balas balik. Mereka bully orang lain dengan tidak rasa takut. Mereka berani buat kerana orang itu tak boleh balas balik. Maka mereka herdik, halau anak yatim. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Itu perkataan da'a yang Allah guna. Merujuk kepada sikap. Yakin yang dia ni berkuasa, orang ni bukan boleh buat apa. Okey je. Jangan risau. Kita ada banyak peguam. Kita punya kabel kuat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Da'a. Dan mereka sanggup buat begitu sedangkan Allah amat memberi penekanan tentang anak yatim. Dan sebenarnya Allah berkali-kali suruh kita hargai dan bertindak baik terhadap anak yatim. Terutamanya, antaranya, dalam surah Nisa. Surah ini bermaksud wanita, perempuan. Dan tentu kita sangka Allah akan bercakap tentang perempuan. Tapi sebaliknya yang dibincangkan dahulu adalah anak-anak yatim. Dan bagaimana kita kena jaga mereka dan berurusan dengan mereka dan jaga hak-hak mereka. Selepas itu, baru Allah sebut tentang wanita. You ke Ustaz? Cuba kita tengok. Cuba kita tengok surah Nisa. Surah Nisa. Sebelum Allah sebut tentang perkara yang penting tentang hubungan lelaki dan wanita. Wa atul yatama amwalahum. Allah sebut tentang anak yatim dulu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Allah sebut tentang anak yatim dulu. Dahsyat. Dahsyat. Kat mana lagi? Dalam surah Duha. Fa'ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim itu jangan kamu berlaku sewenang-wenangnya. Jangan marah membuta tuli. Allah larang kita. Suatu selepas tu baru Allah sebut tentang para peminta. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dalam suratul Fajr. Kalla balla tukrimunal yatim. Allah tegur manusia yang tak memuliakan anak yatim. Dan bayangkan,
surah-surah sebelum tu, kan, Nisa, Ad-Duha, Fajar, Allah suruh kita untuk bina repo muamalah baik dengan anak yatim. Tapi dalam surah ini, perbuatan yang buruk yang disebut ni lebih keras. Mereka bukan saja tak layan, tapi mereka mula menyakiti. Mereka tolak, halau dan herdik anak yatim. Dan perlu diingat, Nabi sendiri adalah anak yatim. Dan Allah telah jaga baginda, beri kemuliaan pada baginda. Dan maka, kalau ada orang yang menindas anak yatim, bayangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yatim seperti Nabi Allah muliakan dan Allah pelihara. Anak yatim yang lain dah tentu ada perhatian dari Allah. Dan bayangkan kita pergi tindas kerana kita rasa, dia boleh buat apa. Allah amat murka dan kemurkaan itu jelas melalui kalimah fadzalika. Fadzalika. Allah boleh saja sebut haza. Haza bermaksud ini. Zalika bermaksud itu. Apa beza ini dan itu? Itu lebih jauh. Kan? Itu kan jauh. Ini dekat. Punya Allah nak jauhkan diri dengan mereka ni. Allah sebut tu. Mereka tu. Yang tolak anak yatim. Allah boleh guna ini. Ini orang-orang yang tolak anak yatim. Tapi punya Allah murka pada mereka. Allah jarakkan. Jauhkan mereka. Bila jauh dari Allah, dah tentu tak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu beri perhatian serius terhadap anak yatim ni, tuan-tuan. Dan masih lagi sekitar ayat yang pertama, kalimah yadu'u selain daripada bermaksud tolak, kan, menolak seseorang dengan ganas, dengan perasaan marah dan menekan, mereka bukan saja menolak dan menghina anak yatim tu, tapi mereka juga menafikan hak anak yatim. Contoh, ada anak yatim yang ditinggalkan harta oleh mak bapak mereka. Tapi orang-orang jahat ini rakus merampas harta-harta itu. Contoh, anak abang. Bapak dia tinggalkan welfare. Bapak dia tinggalkan harta. Tapi dia dinafikan hak. Ramai orang jahat. Itu termasuk dalam perkataan yadu'u, menafikan hak anak yatim. Harta mereka tidak diurus dengan betul. Bila berkait dengan urusan harta anak yatim ni, tuan-puan, Allah pernah utuskan 2 orang Nabi. No, 2 orang lelaki. Salah satunya Nabi Musa. 2 orang lelaki untuk membetulkan tembok dinding rumah supaya harta yang tersimpan di bawah dinding itu terpelihara dan hanya boleh diguna pakai oleh anak yatim tu. Kan dalam surah Kahfi. Dan cerita selepasnya adalah tentang Zulkarnain yang membina tembok. Ada 2 tembok yang dibina dalam surah Kahfi. Satunya untuk melindungi anak yatim, satu lagi tembok yang dibina untuk melindungi daripada kebejatan, kejahatan orang lain.
Dan sepatutnya title anak yatim itu sudah menjadi tembok bagi kita supaya kita tidak menyakiti mereka, tidak menafikan hak mereka, tidak menjadikan hidup mereka lebih sengsara. Saya tak dapat gambarkan tuan-puan, kalau kitalah punca kehidupan anak yatim itu lebih sengsara. Yadu'ul yatim. Dahsyat. Dahsyat. Dan lebih dahsyat ialah hak anak-anak yatim tu, hak anak yatim itu diperlakukan dengan begitu teruk sekali oleh puak-puak Quraisy, kafir Quraisy ni. Mereka langsung tak beri harta pusaka kepada anak yatim dan perempuan terutamanya. Anak perempuan mereka bunuh. Dan kalau perempuan dan anak yatim tu minta, mereka tolak. Atas hujah apa? Kenapa perlu bagi sedangkan mereka tak memerlukan? Sebab bagi mereka yang memerlukan harta ialah lelaki untuk tujuan peperangan. Perempuan dengan anak yatim tak perlukan. So kerana itu, untuk menjaga hak perempuan dan anak yatim, Allah telah letakkan hukum harta pusaka buat mereka. Sebelum Islam, mereka-mereka ni tak ada hak. Tetapi bila datang Islam, hak mereka terpelihara dan dijaga. Maka sebenarnya Islam datang untuk menjaga hak asasi manusia. Amat malang kalau ada orang kata, dan orang itu orang Islam kata, agama Islam menindas hak-hak kebebasan manusia. Kita nampak anak yatim ni bila? Time Ramadan je. So rupanya orang-orang yang menafikan, menolak anak yatim, dia adalah pendusta agama. Anak yatim bukan tanggungjawab atau bapa saudara sebelah bapa ke? Dan kalau dia tak ada itu semua, betul ada anak yatim bukannya asnaf. Ada anak yatim yang kaya raya. Tapi kaya macam mana pun, berharta macam mana pun, dia masih perlu kepada perhatian dan kasih sayang. Apa guna harta kalau hati disakiti, hati merasa sepi dan rindu? Tuan-tuan, hari tu saya tengok TikTok. Satu keluarga ni dia tengah makan. Tiba-tiba apa yang mereka makan tu dibayar oleh seorang pemuda. Mereka terkejut. Anak muda ni dia boleh tolong bayar keluarga ni makan. Lepas tu bila ditanya kenapa dia bayar, dia kata dia rindu. Dia rindu kepada orang-orang yang berkeluarga. Sebab keluarga dia, mak bapa adik-beradik dia semua mati waktu COVID hari tu. Tinggal dia sebatang kara. Tinggal dia sebatang kara. Dia kata dia rindu nak hidup berkeluarga macam tu. Budak tu dah besar. Tentang hati dan perasaan ni tuan-puan, dia sesuatu yang unik. Dan dia tak ada batas masa. Kalau dia umur 60 tahun dan dia sebatang kara, hati dia fragile. Hati kita ni fragile. Maka kalau itu pun kita kira sebagai anak yatim, itu perlu melayan dia dengan sangat baik.
dengan sangat baik. Kepada siapa sebenarnya yang dia boleh berharap untuk dengar, luahkan perasaan, bergurau senda? Wow, perit tuan-tuan, perit. Sebab tu Allah nilai mereka ini, mereka-mereka yang begitu keras hati menidakkan, menafikan, terutama anak yatim sebagai pendusta agama. Pendusta agama. So next, kita akan pergi ke ayat ketiga dan ayat seterusnya. Tapi sebelum itu, kita beri laluan kepada iklan dan kita sambung minggu depan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Boleh buka soalan? Boleh, Kalau boleh, ada boleh. nak bertanya, okey. Kepada jemaah yang ingin mengajukan soalan, silakan. Ustaz nak tanya Maududi itu siapa ya? Maududi ialah ulama tafsir. Ulama tafsir Maududi. Maududi ni ulama tafsir. Dia lahir pada tahun 1903 dan dia meninggal pada tahun 1979. Dia daripada Hyderabad. Abul A'la Al-Maududi nama dia. Abul A'la Al-Maududi. Dia ulama tafsir dari Hyderabad. Dan dia ada tulis tafsir Al-Maududi. Tafsir Al-Maududi. Dia antara ulama-ulama terkemudian, ulama-ulama kontemporari yang cara dia melihat dan cara dia memandang Quran itu dari aspek yang lebih segar, lebih lebih dekat dengan kita lah. Itu Al-Maududi. Abul A'la Al-Maududi. Dia terkenal dengan dia tafsir tu. Dia punya tulisan dia selain daripada tafsir tu, sekejap ya. Selain daripada tafsir tu, dia bawa apa lagi ya? Untuk buku-buku dia, sekejap. Oh, dia meninggal dekat US. Dia meninggal tu kat US. Pernah masuk penjara. Pada setahun dia pernah masuk penjara. Dan dia tak bagi tahulah apa buku-buku yang dia tulis. Tapi dia antara ulama dari Hyderabad. Hyderabad mana? Pakistan. Ulama dari Pakistan. Abul A'la Al-Maududi. So, ada soalan lain? Apa yang sesuai kita ucapkan apabila menerima berita kematian orang bukan Islam? Misalnya yang baru-baru ni tentang kematian Kuwait. Kenapa perlu ucapkan apa-apa? Pertama ni, kenapa perlu ucapkan apa-apa? Sebab dia bukan Islam. Nabi hanya berdiri dan beri penghormatan. Nabi tak ucap apa-apa. Kalaupun pada keluarga dia, kita tumpang simpati lah. Condolence. Tumpang simpati. Itu je. Jadi bagi orang Islam, kita doakan. Allahumma fir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'afu anhum. Soalan terakhir Ustaz, berapakah umur yang dikira anak yatim daripada Pangeran Haja Samsiah, mungkin daripada Brunei ni? Umur anak yatim
sebenarnya anak yatim ni sampai usia dia boleh berdikari, usia 18. Dan kalau dalam Malaysia ni dia setiap negeri ada umur berbeza. Ada yang tahap boleh berdikari itu 15, ada yang tahap boleh berdikari itu 18, ada yang tahap boleh berdikari itu 21. Apa nama? Bagi saya, anak yatim ni selagi mana dia belum berusaha, maka dia masih dikira anak yatim. Ada je anak yatim yang autism, usia sudah lanjut tapi masih perlu kepada perhatian dan pengawasan. Dan kalau kita perhati, rumah-rumah anak yatim ni sangat banyak. Sangat banyak dalam negara. JKM tak menang tangan. Dan ada rumah anak yatim yang private. Dan pernah tak kita buat kajian tentang rumah-rumah anak yatim ni? Sumber dananya, bagaimana pengurusannya, bagaimana pendidikannya. Kan? Dan tidak dinafikan, ada rumah anak yatim yang sangat bagus. Sangat bagus melahirkan anak-anak yatim yang begitu berjaya. Dan anak yatim yang berjaya ini, bila ditanya tentang kisah kejayaan dia, dia sangat terhutang budi terhadap pengurus rumah anak yatim yang dikira sebagai keluarga dia. Bayangkan tuan-puan, dia dah berjaya. Dia dah berjaya, mungkin jadi menteri, mungkin jadi senator, mungkin jadi CEO besar. Kan sangat malang bila ditanya tentang pengalaman hidup dia, dia hanya nampak, dia hanya rasai sifat baik penjaga rumah anak yatim. Dia tak sebut pun pasal saya terhutang budi dengan masyarakat Malaysia, dengan masyarakat setempat yang memberi support pada mereka. Seolah-olah masyarakat setempat tak ada sebarang kaitan dengan hidup dia. Dan mereka hidup dalam koloni, kelompok mereka yang kecil itu. Dan mereka terpaksa struggle untuk berjaya. Kan sangat malang. Sangat malang. Kan? So why not kita kena usahakan sesuatu ni? Cari rumah anak yatim yang kita selesa mungkin, dekat dengan kita mungkin. Dan kita mula bina komuniti yang begitu prihatin. Bukan per individu, kita kena ramai-ramai. Buat kenduri kat rumah anak yatim, mingle dengan mereka. Bukan hanya serahkan kepada, pandai-pandailah rumah anak yatim to survive. Kan begitu. Kalau ibu yang ambil semua hartanya tak nak bagi anak yatim itu, itu juga makan harta anak yatim. Walaupun ibu dia. Ia dikira pendusta agama. Sebab anak yatim dia ada hak dia. Dan kalau dalam surah Fajar tu kan, kalla balla tukrimunal yatim wala tahudduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Itu wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Dan dia makan harta waris dengan sangat lahap. Nah, kalau ibu sendiri yang makan harta anak dia sendiri, well, sama je sebab itu harta waris. Spesifik untuk anak tu. Bukan harta dia. Dia bukan macam, ini harta suami aku boleh ambil. Tak. Itu sudah beza. Itu hukum berbeza. So, jom kalau kita boleh, mungkin kumpulan ini boleh gerakkan sesuatu. JNY kan, Gema Nur Iman. Boleh gerakkan sesuatu. Kalaupun tidak hari-hari, kita buat mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali. Pergi melawat rumah anak yatim. Tapi dengan misi bukan hanya bagi sumbangan.
kita hadir sebagai ibu, abang, kakak. Tuan-tuan pernah tak tengok YouTube Tok Wan kami. Tok Wan kami yang dia masak. Tok Wan kami. Ada Dia Ustaz, masak. dia masak banyak-banyak tu. Ya, dia masak banyak-banyak dan dia bagi pada rumah anak yatim. Dia sendiri pergi. Dia sendiri layan. Dan saya yakin tuan-puan, masak sangat sedap. Kalau tak sedap, anak-anak takkan minta, mak tolong masak. Tak. Kalau kita boleh masak dan kita pergi, makan sama-sama, berkelah sama-sama di rumah anak yatim, oi. Macam Tok Wan tu buat. Jom, kita boleh buat. Tinggal lagi mungkin sebab Arus Perdana, tak ramai orang nak buat begitu, why not kita initiate sesuatu. Wallahu a'lam. Okey, kita rasa berhenti sini dulu insya-Allah. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bermustaqim. Hari ini kita tadabbur surah Al-Ma'un, masih ada lagi. Jadi kita teruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz untuk mengetahui lagi tadabbur daripada surah-surah ini. Dan jadi Al-Ma'un yang bermaksud tadi terkutuk atau tercela, iaitu berkenaan orang-orang munafik yang tidak solat dengan dan dengan riak serta tidak mengulurkan bantuan kepada orang miskin atau anak yatim. Jadi mudah-mudahan kita tidak tergulung dalam golongan kelompok orang-orang munafik yang menafikan hak anak yatim, dan juga kita jangan berlaku kasar menyakiti anak yatim. Dan juga insya-Allah seperti apa yang disarankan oleh Al-Fadil Ustaz, insya-Allah Gema Nur Iman boleh jadi satu platform, boleh gerakkan program yang boleh kita menyantuni anak yatim dengan sokongan daripada para pecinta ilmu, para sahabat jannah yang dikasihi sekalian insya-Allah. Dan terima kasih kepada pengurusan Gema Nur Iman dan timnya, dan juga kepada para sahabat jannah yang telah pun mengikuti kuliah duha bersama Al-Fadil Ustaz. Moga-moga kita